Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Muamalat Darjah 6. Masih di bawah tajuk Al-Luqatah, iaitu pelajaran 4. Dan hari ini kita akan lihat 4.6 tujuan memungut Al-Luqatah. Al-Luqatah kita dah tahu apa dia Al-Luqatah. Al-Luqatah ialah barang yang ditemui. Barang yang ditemui. Tak kiralah apa barang sekalipun. Kita dah bincangkan sebelum ni. Dan hari ni kita nak lihat tujuan memungut Al-Luqatah. Okay, baik, yang pertama. Jika dipungut dengan tujuan untuk menjaganya selama-lamanya, jadilah Luqatah itu barang amanah. Qadi wajib menerimanya jika diserahkan kepadanya, tidak wajib mengiklankannya. Jadi kita tahu bahawa jika kita pungut barang tersebut dengan tujuan untuk menjaganya buat selama-lamanya, maka ia telah pun menjadi barang amanah. Di sini dia ada sebut perkataan qadi. Qadi ni siapa? Qadi ni ialah ketua pentadbir agama. Orang yang mentadbir agama dalam sesuatu tempat lah. Tak kira sama ada daerah ataupun negeri, ataupun di peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi qadi ini merupakan orang yang amanah. Seterusnya 2. Jika dipungut dengan tujuan khianat, jadilah dia dhamin, iaitu penjamin dan tidak harus memilikinya. Jika tujuannya adalah untuk khianat, maka tidak bolehlah ia untuk memilikinya. Dia berbalik dengan yang tujuan utama tu tadi. Kalau tujuan pertama tadi untuk menjaganya, maka dia menjadi barang amanah. Tapi sekiranya dia bertujuan untuk khianat, maka dia tidak harus untuk memilikinya. Jelas di situ, Okey, baik. Seterusnya. Nombor 3. Jika dipungut tanpa tujuan untuk diiklankan dan kemudian dimiliki sekiranya tiada yang menuntutnya, jadilah barang itu barang amanah dalam masa pengiklanan. Jelasnya di sini begini. Jika dipungut tanpa tujuan, perlu untuk diiklankan, kemudian dimiliki sekiranya tiada yang menuntutnya. Maksudnya, ni kat sini dia ada salah ayat ni, tinggal perkataan perlu. Perlu untuk diiklankan. Dia pungut memang tiada tujuan, maka barang tersebut perlu diiklankan. Maka jadilah barang itu barang amanah dalam masa pengiklanan. Barang itu menjadi barang amanah. Dia perlu jaga sepanjang tempoh pengiklanan, dan sekiranya tuan punya barang dah ditemui, maka habislah ceritanya. Tapi kalau tiada yang menuntutnya dalam tempoh pengiklanan, biasanya setahun, maka barang itu boleh dimiliki oleh orang yang menemuinya. Faham? Okay, baik, yang keempat. Jika dipungut tanpa tujuan, jadilah barang itu amanah ke atasnya dan harus dimiliki dengan syarat-syaratnya. Ini cerita kalau dia tak iklankan. Barang itu boleh dimiliki sekiranya memenuhi syarat-syaratnya. Okay, baik, apa syarat-syaratnya? Tu nanti kita tengok apa syarat-syaratnya. Okay, seterusnya. 4.7. Tindakan setelah memungut Al-Luqatah. Okay, apa yang perlu kita buat? 1. Hendaklah mengenal pasti jenisnya, sifatnya, kadarnya, bilangannya dan sebagainya yang diperlukan untuk dikenalinya. Okay, baik, maksudnya kalau yang kita jumpa tu barang yang kita kenal, tahu apa ciri-cirinya, maka perlu dikenal pasti. Contoh, kalau kita jumpa wallet, boleh tak kita nak tengok isi dalamnya? Jawapannya ialah boleh. Kenapa? Sebab kita nak tahu apakah barang yang terkandung dalam Al-Luqatah tersebut, barang yang kita temui tersebut, apa bendanya? Kita tak tahu. Jadi kita nak tahu, kita kena tengoklah. Kemudian yang kedua, diiklankan di tempat ramai orang seperti masjid, pasar dan tempat ditemui Luqatah. Perlu diiklankan. Perlu diiklankan. Pertama, kita kena iklankan dekat tempat yang ramai orang lah. Dan perlu juga diiklankan di tempat kita temui barang tersebut. Contoh, kalau kita temuinya di kedai, maka kita buatlah pengiklanan di kedai.
Kedai tersebutlah tempat kita temui barang tu. Kemudian yang ketiga, diiklankan selama setahun mengikut adat. Adatnya biasanya setahun lah. Tapi kalau kata dalam tempoh 6 bulan tu menjadi adat setempat di situ, boleh juga. Boleh juga. Ini berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan kebiasaan tempat tersebut. Okey, seterusnya. Satu, kekerapan pengiklanan. Kekerapan. Satu, diiklankan setiap hari 2 kali, pagi dan petang selama seminggu. Dalam tempoh seminggu tu kita iklankan 2 kali sehari. 2 kali sehari, pagi dan petang. Kemudian diiklankan sehari sekali selama seminggu atau 2 minggu. Tadi 2 kali sehari, sekarang dah tinggal sekali sahaja. Berapa lama? Seminggu atau 2 minggu. Kemudian, diiklankan sekali atau 2 kali seminggu selama 7 minggu. Dalam tempoh seminggu, kita hanya iklankan sekali atau 2 kali sahaja. Daripada setiap hari itu tadi, sekarang dah tinggal sekali atau 2 kali seminggu. Dan diiklankan sebulan sekali sahaja. Kita iklankan cuma sebulan sekali saja. Okey, baik. Seterusnya. 2. Cara pengiklanan. 1. Sunat menyebut hanya sebahagian sifat-sifat luqatah. Sunat hukumnya. Kita tak boleh sebut semua sekali ciri-cirinya. Nanti akan berlaku mungkin pembohongan dan sebagainya. Okey, dilarang menyebutkan sifat-sifat luqatah keseluruhannya bagi mengelak penipuan. Itulah tadi. Menyebut sebahagian ciri, sunat hukumnya. Menyebut keseluruhan sifat barang luqatah tersebut dilarang sama sekali. Okey, baik. Seterusnya. Latihan. 1. Nyatakan 3 tujuan memungut luqatah. Apa tujuannya? Ada 4 tadi kan? Saya nak 3 sahaja. 2. Tuliskan 3 tindakan setelah memungut luqatah. Ini memungut sebenarnya, bukan mungut saja, tinggal saja huruf mim. Okay, baik. 3. Bagaimanakah cara pengiklanan al-luqatah? Tadi kita dah tengok bagaimana cara dia dan saya nak awak jawab. Okey, baik. Setakat ni sahaja muamalat kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi. Al-luqatah ni belum habis. Lagi sekali pertemuan nanti insya-Allah habis. Okey, baik. Itu dulu untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.